turn off. You want tak apa. Good. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'i wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظ علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه أرحم الراحمين. اللهم رزقنا علما حتى نعرف به كيف نناجيك يا رحمن يا رب العالمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua tuan-tuan perempuan yang sedang menonton kapsul 15 minit Asmaul Husna, dan saya juga menjawab salam kepada semua yang telah memberi salam di bahagian komen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nursyah, Puan Zaimah, Puan Siti Hajar, Puan Elvira, dan semua yang sedang menonton. Moga-moga Allah Ta'ala terus memberi rahmatnya buat kita pada hari yang diberkati, hari ini hari Jumaat. Alhamdulillah, kita berada pada siri yang ke-14, minggu yang ke-3. Siri yang ke-14, minggu yang ke-3, dan insyaAllah hari ini kita kongsikan pada nama yang ke-15. Hari ini nama yang ke-15 iaitu Al-Ghaffar. Al-Ghaffar. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Daripada surah Al-A'raf ayat 180, yang bermaksud dan bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada nama-nama yang mulia, Asma'ul Husna, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama tersebut, dengan makna berinteraksilah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama tersebut, hayatilah nama-nama tersebut dalam kehidupan kita dengan kita menzahirkannya, dengan kita menyebutnya di dalam doa-doa kita. Maka atas tujuan itu kita mengadakan kapsul 15 minit ini untuk kita hayati makna-makna Asmaul Husna, untuk kita terjemahkan di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini namanya Al-Ghaffar, yang akan kita kongsikan. Al-Ghaffar maksud yang maha mengampun, yang maha mengampun. Dalam sebahagian terjemah menyebutkan yang maha menutup kekurangan hambanya, yang maha menutup kekurangan hambanya. Daripada makna Al-Ghaffar yang telah dikongsikan oleh para ulama, Al-Ghaffar maksudnya daripada perkataan bahasa Arabnya Al-Ghafru. Al-Ghafru itu dalam perkataan seerti maksud satr ataupun tirai ataupun benteng.
Jadi Allah Ta'ala Al-Ghaffar itu maksudnya Sattarul Uyub, yang menutup daripada kekurangan. Sattar itu maksud yang menutup. Yang menutup apa? Yang menutup kekurangan. Wa kashiful kurub, dan yang membuka jalan bagi segala kesusahan. Itu makna Al-Ghaffar. Al-Imam Ghazali sebut allazi asbala sitra ala zunubi fid dunya. Allah Ta'ala Al-Ghaffar itu maksudnya yang melabuhkan tirai benteng daripada dosa, daripada terkena kepada hamba-Nya di dunia, dan menjauhkan mereka wa tajawaz an uqubatiha fil akhirah, dan menjauhkan hamba-Nya daripada siksaan di hari akhirat. Itu daripada Al-Ghaffar. Al-Ghaffar allazi azharal jamil, dalam sebahagian definisi yang ulama lain berikan, allazi azhara jamil, yang menzahirkan kecantikan, keindahan, wa sataral qabih, dan yang menutup segala yang buruk. Maka ulama menyebutkan Allah Ta'ala itu mendefinisi, ulama itu menyebutkan dosa itu sebahagian daripada keburukan. Maka Allah Ta'ala tutup keburukan tu dengan Allah Ta'ala menzahirkan keindahan, yakni keampunan dan ganjaran. Boleh. Al-Ghafru dalam Asmaul Husna ada 3 nama yang berkongsi asas yang sama. Al-Ghaffar, Al-Ghafur dan Al-Ghafir. Al-Ghaffar, Al-Ghafur dan Al-Ghafir. Ketiga-tiganya daripada Al-Ghafru, yang maksud keampunan, maksud menutup tadi. Cumanya setiap tiga itu, dari setiap satu daripada tiga itu ada makna yang terperinci. Dalam kitab-kitab syarah Asmaul Husna tidak menggabungkan tiga-tiga nama ini dalam satu bab. Macam semalam Khaliq, Barik dan Musawwir itu sebahagian kitab para ulama membahaskan dalam satu bab, sebahagian yang lain membahaskan dalam bab-bab yang terpecah-pecah. Tapi adapun Al-Ghaffar ini, walaupun namanya asasnya sama macam Al-Ghafur dan Ghafir, tetap juga ulama membahaskan secara terpisah-pisah. Maksudnya setiap satu nama itu ada perbahasan yang istimewa, yang terperinci. Kata ulama Imam Ghazali, tak silap saya rujuk kitabnya, Ghafir itu kepada siapa yang berlaku membuat baik. Ghafur itu kepada siapa yang menyerah kepada Allah. Ghaffar itu bermaksud sesiapa, diberi kepada sesiapa yang beriman, mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Ghafir itu maksudnya yang mengampunkan. Ghafur itu yang mengampunkan dosa-dosa besar. Ghaffar itu yang mengampunkan banyak dosa. Jadi kata ulama, kerana ada namanya Al-Ghaffar itu, manusia merasai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau Ghaffar itu maksudnya mengampunkan berulang-ulang kali itu, kalau Allah Taala tidak menzahirkan Ghaffar itu, maka hancurlah kita dengan satu dosa yang kita lakukan. Boleh jadi Allah Taala ampunkan siapa yang Dia mahu, dan sebahagian lain tidak diampunkan. Boleh jadi Allah Taala ampunkan satu dosa daripada seluruh makhluk, adapun yang makhluk lain ataupun manusia lain melakukan dosa tidak diampunkan kalau tidak ada Ghaffar itu. Tapi Allah Taala menzahirkan namanya Al-Ghaffar. Al-Ghaffar ini maksudnya yang mengampun berulang kali. Banyak kali diampun. Sama ada daripada mana-mana makhluk yang berbeza. A buat dosa Allah Ta'ala ampun, B buat dosa Allah Ta'ala ampun, C buat dosa Allah Ta'ala ampun. Ataupun seorang yang melakukan dosa yang berulang-ulang. Hari Isnin lain dosa, hari Selasa lain dosa, hari Rabu lain dosa. Setiap itu Allah Ta'ala ampun ketika kita meminta keampunan. Jadi Al-Ghaffar ini besar maknanya dalam kehidupan manusia. Sebab itu ulama menzahirkan dia adalah Allah Ta'ala adalah Azharul Jamil, yang sentiasa menampakkan sisi keindahannya. Walaupun Allah Ta'ala itu Tuhan, tapi Allah Ta'ala sentiasa menampakkan sisi keindahannya. Yang ini yang maha mengampun. Allah Ta'ala ada kuasa, atau ada kemampuan, ada keinginan, ada kekuasaan untuk tidak mengampunkan siapa, sebab dia Tuhan. Sebab dia Tuhan. Tapi dia menzahirkan sifat lembutnya, sifat indahnya, memberi ganjaran, memberi keampunan. Itu Al-Ghaffar. Kemudian dalam sebahagian ulama ada mendetailkan makna bagaimana Allah Ta'ala ni menzahirkan sifat Al-Ghaffar ini dalam kehidupan manusia. Yang pertamanya, Allah Ta'ala Al-Ghaffar maksudnya menutup dosa-dosa daripada hamba-Nya. Yang pertamanya disebutkan Allah Ta'ala itu menutup dosa tubuh daripada terkena kepada hati. Itu ada daripada sifat Al-Ghaffar itu Allah Ta'ala zahirkan. Ada manusia yang melakukan dosa tubuh,
Tapi dalam keadaan hatinya tidak redha kepada dosa itu. Ada manusia yang berperasaan sedemikian. Daripada mana datang itu? Daripada Al-Ghaffar tadi. Allah Ta'ala lah yang menzahirkan, yang mencampakkan perasaan itu dalam hatinya. Dosa tubuh yang dilakukan, hati tidak redha, tapi tubuh melakukan. Bagaimana boleh terpisah kedua itu? Allah Ta'ala lah yang menzahirkan, melakukan. Yang kedua, Allah Ta'ala tutup dosa yang dilakukan dengan niat daripada dipandang orang lain. Itu pun termasuk daripada Al-Ghaffar yang menutup keburukan itu. Ada orang yang ingin melakukan dosa ataupun memang berniat untuk melakukan dosa dan memang melakukan dosa itu dengan niat melakukan dosa, tapi tidak diketahui orang lain, tidak diketahui oleh orang lain. Itu daripada perbuatan Al-Ghaffar yang menutup hamba-hamba yang lain daripada terkena pandangan buruk itu. Sebagian ulama sufi itu menzahirkan dosa itu ibarat sesuatu yang lebih hina daripada bangkai, lebih busuk daripada bangkai. Yang mana kalau Allah Ta'ala zahirkan bau dosa itu, nescaya tidak ada orang sanggup akan duduk dengan orang yang berdosa. Kalau Allah Ta'ala zahirkan bau busuk dosa itu, tak ada orang yang akan mampu duduk dengan orang yang berdosa itu. Allah. Tapi Allah Ta'ala tutup dosa itu, keburukan dosa itu, hinanya dosa itu atau busuknya dosa itu, Allah Ta'ala tutup hanya dalam diri orang itu. Hatta orang yang melakukan dosa itu pun tak mencium bau dosa itu. Maksudnya itu Al-Ghaffar yang sangat maha pengampun dan terus mengampunkan. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala tutup dosa tadi dengan ganjaran pahala kepada siapa-siapa yang bertaubat. Maksudnya cara Allah Ta'ala tutup dosa seseorang tadi, yang pertama tadi daripada terkena hati ataupun daripada dinampak orang. Yang ketiga, bagi orang yang telah berdosa, maka Allah Ta'ala tutup dosa itu dengan apa? Dengan ganjaran pahala bagi ketika mana dia memohon keampunan. Begitu daripada cara yang sebahagian cara yang Allah Ta'ala zahirkan dalam kehidupan kita hasil daripada kajian ulama'. Boleh. Kemudian sebahagian ulama' juga maknakan Al-Ghaffar itu dengan maksud as-salah, al-islah. Maksudnya Allah Ta'ala itu memperbaiki keadaan hambanya. Sudahlah dia tutup keburukan dan kekurangan itu, dialah yang baiki diri hamba tu. Maksudnya ketika mana seorang hamba ingin menjadi baik, maka mintalah keampunan kepada Allah. Minta keampunan kepada Allah dengan istighfar. Jadi istighfar tu dengan makna membaiki dirinya. Siapa yang baiki diri tu? Bukan dia baiki, bukan istighfar dia tu, tapi keampunan, rahmat kepada Allah. Tapi asbabnya adalah meminta ampun tadi. Boleh. Itu di dunia, adapun di dunia dan di akhirat, Allah Ta'ala zahirkan sifat ini, sifat Al-Ghaffar ini sehingga ke akhirat, kata ulama', dengan Allah Ta'ala melindungi orang-orang sebahagian daripada hamba-Nya daripada azab api neraka. Sebab tu di akhirat tu masih ada daripada kalangan orang-orang yang berdosa itu, Allah Ta'ala zahirkan rahmat-Nya dengan tidak mengenakan orang itu dengan azab dosa. Ketika ditimbang amalannya di mizan itu, luluh, hancur dagingnya kerana takutkan Allah atas dosa-dosa yang dilakukan. Kerana dia takutkan Allah, maka Allah Ta'ala ampunkan dia. Maka taklah terkena kepada azab daripada Allah SWT. Ada kisah dalam Sahih Al-Bukhari tu, ada seorang tu yang hidupnya melakukan dosa, dan ketika ingin mati takut kepada Allah, hadir rasa takut kepada Allah, maka dia pesan kepada anak dia, kalau ayah mati nanti bakarlah jasad ni, tulang-tulang tu hancurkan dan campak ke laut. Jadi anaknya tak bertanya banyak, maka lakukan saja. Bila di akhirat nanti, Nabi sebut dalam kisah tersebut, dalam riwayat tersebut, Allah Ta'ala hidupkan semudah itu saja orang ini, yang mana tulangnya itu mungkin di dunia telah hancur ke mana-mana akibat di bawah air tu, di laut tu, tapi akhirat semudah itu saja Allah Ta'ala hidupkan manusia ini. Lalu Allah Ta'ala tanya, kenapa engkau buat begitu? Sedangkan Allah Ta'ala sudah tahu. Kenapa engkau buat begitu? Kerana takutkan kau, ya Allah. Kerana takutkan engkau. Kau takutkan aku? Maka kata orang itu, ya aku takutkan kau, ya Allah, atas dosa yang telah aku lakukan. Aku tahu kau berkuasa melakukan apa saja ke atas diriku, maka hadir rasa takut itu sebelum aku mati. Maka aku pesan kepada anak aku supaya dia hancurkan aku ni ketika di dunia dulu, agar di akhirat tidak engkau hidupkan aku, tidak engkau seksa aku kerana aku takutkan kau. Rupa-rupanya mudah saja engkau hidupkan aku semula walaupun telah hancur tulang-tulang aku di bawah air. Maka kata Allah, ya, kekuasaan aku melebihi daripada apa yang kau sangkakan, dan keampunan aku juga melebihi daripada apa yang kau
kau sangkakan. Oleh kerana kau takutkan aku, maka aku ampunkan kau pada hari ini, pada hari akhirat tersebutlah. Maka bergembira hamba tu, kerana takutkan Allah sebelum matinya. Maka besar Al-Ghaffar ini, makna Al-Ghaffar ni dalam bagi seorang hamba. Boleh. Dalam penghayatan makna ini, kata para ulama, kalau nak dibawa nama ini dalam kehidupan, ulama sebut sebagaimana Allah Ta'ala itu menutup kekurangan, menutup keburukan hambanya, maka kita menutuplah keburukan, kekurangan diri kita. Kita laksanakan perintah Allah SWT yang suruh kita menutup kekurangan, keburukan diri kita. Tutup aurat kita, itu termasuk juga beramal dengan mana? Dengan nama Al-Ghaffar. Kita pakai pakaian dengan niat kerana menutup aurat, itu termasuk daripada menghayati Al-Ghaffar. Kemudian bagi dosa-dosa yang kita mampu elakkan, kita elakkan daripada melakukan dosa yang daripada dosa yang kita ada keinginan untuk lakukan, maka pilihlah kalau terpaksa. Yang kalau boleh jangan buatlah. Tapi kalau terpaksa buatlah di belakang orang, jangan buat di hadapan orang. Itu pun termasuk dalam menutup kekurangan. Tapi sebaiknya jangan buat langsung lah. Memang kalau boleh jangan buat langsung lah. Dosa kan, mana boleh buat. Andai telah melakukan dosa, maka istighfarlah. Itu juga daripada menghayati, memaknai makna Al-Ghaffar itu. Boleh. Kemudian ulama menyebut daripada penghayatan makna Al-Ghaffar dalam kehidupan juga adalah dengan bermaksud sentiasalah bawa diri kita ni daripada keburukan kepada kebaikan, daripada tidak cantik itu kepada yang indah. Kerana itu beramal dengan Al-Ghaffar. Sebab tu sebagian ulama kalau ada pakaian yang mampu dia beli, yang biasa-biasa dengan yang cantik, dia akan pilih yang cantik. Kerana yang cantik ini menggambarkan yang maha cantik. Kerana di situ ada sifat yang maha cantik, maka ketika dia beli pakaian yang cantik dan mahal itu, bukan kerana dia ingin menunjuk kepada orang, tapi ingin menghayati Allah yang maha indah, suka kepada keindahan, maka saya mengorbankan duit saya untuk keindahan. Bukan untuk berbangga dengan orang lain. Atau orang lain kalau tengok pun dia tak peduli, kalau tak tengok lagi dia tidak peduli. Itu hanya hubungan dia kepada Allah. Itu material, termasuklah diri kita. Maka kita pun tahu dosa itu satu kekurangan dan kehodohan. Maka pindahkan diri kita daripada perkara tersebut kepada yang indah. Bukan tentang melakukan dosanya kalau dah terbuat dosa, tapi tentang kenapa nak berkekalan di dalam dosa, sedangkan kita ada perintah untuk berpindah daripada dosa tersebut. Sebab tu taubat itu yang paling utama dilakukan dalam diri manusia. Kata ulama, hamba ini perlu berdiri dengan minda berubah kepada yang lebih baik, dan berubah kepada yang lebih baik itu bermula daripada taubat. Taubat itu maksud berpindah kepada yang baik, terus kepada yang baik, kepada yang baik, kepada yang terus baik, menjadi yang terbaik. Kesempurnaan kita kepada melakukan yang terbaik itulah. Kita tak akan jadi yang paling terbaik. Kerana itu hanya ada pada Nabi SAW. Yang ada pada kita adalah melakukan yang terbaik. Walaupun itu mungkin tidak baik di sisi orang ataupun kurang terbaik daripada sisi orang lain, itu masih yang usaha kita yang terbaik. Maka yang terbaik ni bila ending dia, tidak ada ending, tak ada maksimum. Yang terbaik ini sentiasa terbaik, melakukan sehingga melakukan saja. Dan kata ulama, bagi orang yang mengamalkan Al-Ghaffar, menghayati Al-Ghaffar dalam kehidupan dia, maka dia ada ciri-ciri dia yang khusus, iaitu sentiasa memandang keindahan. Ada kisah Nabi Isa AS berjalan dengan teman-temannya, lalu berselisih dengan bangkai anjing. Tak salah saya lah, bangkai anjing. Jadi dia tanya, apa yang kau lihat pada perkara ini? Jadi semua orang menceritakan tentang bangkai, bau busuk dan lain-lain. Tapi Nabi Isa AS menyebutkan padanya ada gigi yang cantik. Dalam banyak-banyak yang buruk tu, dia memilih untuk mandang yang cantik. Jadi manusia kalau dia sibuk dengan buruk, maka buruk tu akan memberi kesan kepada diri dia. Tapi kalau dia sibuk dengan cantik, maka yang cantik itulah akan menyenangkan diri dia. Dalam makhluk, kata Syekh Yusuf Bakhur Al-Hasani, manusia ni sering sibuk dengan keburukan manusia lain hingga dia buruk tanpa dia sedar.
Tapi kalau dia sibuk dengan keburukan diri dia untuk diperbaiki sehingga menjadi cantik diri dia, tanpa sedar orang lain terpengaruh dengan kebaikan dan keindahan diri dia. Maka sibukkan dengan memperbaiki, memperindahkan diri kita kerana kita sedang berhadapan dengan yang menutup keburukan dan meneliti keindahan. Yang ini Al-Ghaffar. Boleh? 20 minit sudah. Sekadar itu perkongsian kita pada petang ini. InsyaAllah pada minggu depan, Sabtu Ahad kita cuti kan? Pada minggu depan kita akan kongsikan nama Al-Qahhar. Al-Qahhar yang maha memaksa dan maha berkuasa. InsyaAllah minggu depan. Terima kasih kepada semua tuan-puan yang sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami di Kubat Center dalam KFC 15 minit Asmaul Husna. Doakan semoga Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita dan memberi keberkatan masa kepada kita agar sentiasa kita istiqamah untuk meneruskan majlis ini, diberi kekuatan sehingga dapat menghabiskan 99 nama Asmaul Husna ini insya-Allah. Dan doakan juga saya cepat siapkan notanya. Dah banyak kali tangguh. InsyaAllah minggu depan insyaAllah. Wallahu a'lam. Sekadar itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.